kalau sesaat itu granat boleh meletup, apa akan jadi? Dia boleh splinter, semua akan kena. Dengan dia orang pun, tapi dia berani pasal dia kata biar saya mati sekali dengan dia orang. Kalau tidak, kita nak tangkap. Bila ambil senjata, orang yang datang nombor 1 tu, dia terpaksa lepaskan tembakan. So yang nombor 2 tu dah tarik. Bayangkan, dua-dua, satu pegang hand grenade, satu tarik senjata. Kalau hand grenade tu meletup, 8 orang pegawai dengan 8 orang tu, saya dengan Mando pun habis. Satu rumah tu habis. Dengan dia orang pun dia tak sempat. Pasal dia kena tembak, dia suruh ni. So yang ini pula, dia tarik hand grenade, siku dia kena kerusi rotan. So dia tak boleh buat apa dah. Dia sudah lali lah, dia tak boleh bawa kebas. So dia tak boleh buat apa, tak boleh tarik hand grenade. Orang ni yang ketua tu dah ambil senjata, tak boleh. So terpaksa orang pertama terpaksa tembak. Kalau tidak kita nak tangkap hidup 4 ni. Yang luar tu orang lain ambil sentri, dia kena arahan sentri tembak. Tindakan pantas pasukan F menembak pemimpin komunis menyelamatkan kesemua anggota yang terlibat dalam Ops Kelisa pada tahun 1986. Salah seorang anggotanya, Sub-Inspektor S. Sri Taran, menceritakan saat-saat cemas bertempur dengan pengganas komunis buruan pada 10 Mei 1986. Tujuan saya dihantar sana untuk dapatkan maklumat apa senjata dia orang pakai, pakaian berapa ramai, macam mana cara dia orang datang rumah, macam mana dia kalau duduk rumah dia, macam mana dia duduk itu. So supaya pasukan F boleh tangkap mereka hidup-hidup. Itu adalah hari pertama puasa. 86, 10 hari bulan tu hari pertama puasa. So pukul 3 pagi dia orang datang, duduk dalam bilik baja. Bilik baja dah lah panas. Dia duduk dalam tu 8 orang. Bayangkan macam mana. Dengan puasa, dengan tak minum, tak apa. Tapi saya buat bancuh TO, bagi dia orang minum. Petang saya bagi dia minum. Sebab buka puasa kan. Ada tu. Dia duduk dalam tu. Ada yang buka baju pakai seluar pendek. Ada yang pakai seluar dalam saja, dengan seluar dalam duduk. Nak kencing, nak berak tak boleh. Daripada 3 pagi sampai ke 8 malam. Tengok berapa jam. Duduk dalam bilik itu saja. So 9 hari bulan dia datang nak ambil barang. Bukan. 9 datang, 10 hari bulan pun datang. Dia datang 9 bulan, dia bagi duit. Dia kata beli daging babi untuk nak masak. 11 bulan membuat intipan sebagai penuri getah di Pahang. Tahun 1986, operasi memburu saki-baki pengganas komunis di dalam hutan giat dijalankan. Difahamkan lebih 100 pengganas masih bergerak aktif bersembunyi di dalam hutan ketika itu. Menceritakan kembali kejadian pada 10 Mei 1986, Sri Taran berkata 3 pegawai dan 5 anggota sudah tiba di rumahnya di dalam ladang tersebut seawal jam 3 pagi pada hari berkenaan sebelum bersembunyi di dalam stor baja di rumah yang sama. Dengan penuh kesabaran, pasukan F menunggu kedatangan Ah Pok Suk, ketua pengganas komunis yang dikehendaki serta pengikutnya hingga ke malam. Anak kelahiran Teluk Intan, Perak itu menyertai PDRM pada 9 September 1978 sebelum ditempatkan dalam Batalion 21 Pasukan Polis Hutan PPH di Triang, Pahang pada April 1979. Menjadi anggota polis mengajar dirinya amat menghargai keharmonian selain rasa cintakan negara yang amat tebal. Jasa-jasa mereka yang telah berjuang untuk mempertahankan negara perlu diingati untuk dihargai dan difahami. Justru beliau menyuruh masyarakat kini, terutamanya generasi muda, menghargai perjuangan mereka. Orang dulu-dululah yang pasukan keselamatan, tak kira polis ke, tak kira askar ke, semua berjuang untuk keselamatan rakyat dan untuk negara ini. Kalau kita biarkan, apa akan jadi? Pengganas komunis, katalah dia ambil alih negara ini, apa akan jadi? Kita tak boleh hidup macam ni. Kita buat semua ni untuk kebaikan negara, keselamatan negara. Selepas tengok, komunis sudah tak ada. 1988, Ops Talung, kita tangkap Chong Cho dekat Globe Silk Store. Bila dia tangkap Chong Cho, baru yang lain semua senang keluar. Bila dah orang nak keluar, kita cakap, dia orang tak dengar. Bila tunjuk gambar Chong Cho, ini UP yang ketua duduk dengan kita sekarang. Dia pun ada hantar surat lah. So maknanya semua. Yang 88 dekat Kalumpang, duduk dekat kubur Cina sana, semua keluar. Kita bawa 80 dengan naik bas.
So maknanya tak ada. Lepas tu satu orang anggota komunis pun tak ada di dalam hutan. Maknanya clear. So lepas pada itulah negara membangun dengan pesat macam ni. Orang hidup aman damai. Tapi sekarang orang semua tak hendakkan yang apa yang ada sekarang, huru hara. Kita berapa susah dia orang tak bangun tu. Walaupun kita sudah tua-tua, mungkin ada ni ada besok tak ada. Tapi kita buat semua untuk kebaikan negara, kebaikan masyarakat, rakyat Malaysia ni semua hidup berpuluh tahun lagi akan datang hidup aman damai. Dalam pada itu, selain kejayaan Oops Kelisa di ladang berkenaan, pengalaman manis ialah beliau turut bertemu jodoh dengan isterinya Minaci di ladang tersebut. Masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri bila berhadapan dengan ancaman komunis. Berkhidmat puluhan tahun, Sri Tarun bersyukur Malaysia kini hidup aman damai dan makmur.